Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, bab satu ya. Kita pergi kepada bab satu mikroorganisma untuk tingkatan 5 sains. Okey, so pastikan setiap nota, setiap apa yang saya ajar buat nota. Nota ringkas saja, tak payah banyak-banyak. Okey, untuk subtopik pertama, contohnya macam ini. Okey, contohnya, okey, bab satu. Contoh buat kamu buatlah. Bab satu. Mikroorganisma. Okey, mikroorganisma. Yang mana dalam bab satu mikroorganisma ni, okey, yang pertama kamu cakap maksud mikroorganisma. So, maksud. Okey, kamu buatlah. Kamu salin balik apa yang kamu tulis ini. Okey, organisma seni. Okey, apa itu mikroorganisma? Okey, organisma seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Maksudnya, kamu tak nampak dengan mata kasar kamu. Okey, kalaulah kamu nampak benda itu, mesti kamu akan takut. Contohnya, sekarang ni musim COVID. Okey, sekarang ni musim COVID yang mana kenapa kena kerap cuci tangan? Sebab ada virus dekat tangan. Okay, kita tak tahu, kita tak nampak. That's why kenapa kementerian menggalakkan kamu mencuci tangan sentiasa. Okey. Kemudian, okey, mikroorganisma itu pula, okey, kenapa kalaulah kamu nampak benda tersebut, so confirm. Okey, confirm kamu akan takut dengan mikroorganisma tersebut. Okey. Okey, kamu mesti akan takut dengan mikroorganisma tersebut. Okey. Murali baru cakap kita dengan Mike Murali ya. Okey. So, nota kamu yang pertama adalah mikroorganisma. Tulislah organisma seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Okey. Tapi sebelum tu jangan lupa, hari ni hari apa? Hari ni hari Jumaat. Tulislah Jumaat 22 hari bulan 1. So nanti kamu lupa. So dah dapat maksud. Okay, pergi kepada seterusnya. Okay, flora normal. Okay, sebenarnya nampak je macam mikroorganisma benda yang berbahaya. Tak ya. Sebenarnya ada mikroorganisma yang baik untuk badan kamu. Okey? Itulah yang kita panggil flora normal. Okey, flora normal. So, contohnya kamu bagaimana? Contohnya kamu makan seketul ayam. Kenapa kamu makan, kamu tak berak keluar seketul ayam? Kenapa dia keluar dalam bentuk najis? That's why lah kegunaan mikroorganisma. Okey, kegunaan mikroorganisma. So, itulah yang kita panggil flora normal yang mana merupakan mikroorganisma yang ditentukan pada organisma tersebut, manusia, okey, dan haiwan tidak menyebabkan penyakit. So, maksudnya dia tidak menyebabkan penyakit kepada kamu. Okey, dia tidak menyebabkan penyakit kepada kamu. Okey. Contohnya dekat kamu punya ini usus ni, okey, dekat kamu punya uretra ni, okey, pundi kencing ada Staphylococcus dengan Corynebacterium. Okey. Lagi dekat bahagian salur pernafasan ada, kulit ada dan usus kecil. Okey, ini semua adalah contoh-contoh mikroorganisma. Apa penting dia? Okey, flora normal ini yang pertama, dia dapat bersaing dengan patogen untuk mendapatkan nutrien, okey, dan menghalang pembentukan apa-apa jenis patogen. Apa itu patogen? Patogen itu adalah penyakit. Okey, patogen itu adalah penyakit. Okey, yang kedua, ia terdiri daripada bakteria, okey, yang mensintesiskan vitamin B12. So, maksudnya dia boleh synthesize. Maksudnya dia dapat menceraikan, okey, vitamin B12 yang sangat kompleks. Okey, kemudian dapat merangsang pertumbuhan tisu badan seperti tisu kolon, dan flora normal juga merangsang pembentukan antibodi. So, badan kamu akan menghasilkan antibodi. So, siapa yang rangsang? Mikroorganisma yang kita panggil flora normal. Okey. Kemudian, ini adalah pengelasan mikroorganisma. So, kamu kena tahu dan kena hafal. So, kat sini kita buatlah nota. Contohnya, cikgu, saya tak nak buat nota tu. Saya nak buat nota bulat. Boleh?
So, kamu buatlah nota bulat. Okay, yang mana tengah-tengah. Okay, tulis ini adalah mikroorganisma. Alamak, besar lah pula. Okay, Cikgu, kemudian. Oh, nota kelapa sawit boleh? nota apa? Kelapa sawit. Apa tu? Tak tahu pun. Tak nak layan. Nota pokok, cikgu. Hmm. Okay, yang pastinya. Okay, tulis. Okay, contohnya macam ni. Okay, cikgu saya tak nak buat macam cikgu bulat-bulat. Saya nak buat macam ini. Boleh? Pun tak ada masalah. Okay, alga. Chandresh tadi mana? Dah hilang dah. Pavitran tolong cari balik yang siapa Chandresh tadi, pelajar tadi. Pavitran pun dah hilang. Okay. Okay, so pastikan. Okay, pastikan kamu buat dah satu-satu. Okay, so slow-slow lah ya. Masuk satu-satu. Okay. So, lepas alga apa? Protozoa. Murali, kau nampak tak cikgu tulis Murali? Ke kau tak dengar cikgu cakap? Dengar cikgu, nampak cikgu. Dengar. Iya, aku geram pula aku dengan Murali ni tau. Dari tadi aku cakap pun dia cakap. Budak ni. Cikgu, saya tak nak buka mic, cikgu. Bye-bye. Ish. Okey dah So, dah buat bulatan ini. So, jom kita tengok satu-satu. Apa tu fungi, apa tu alga, protozoa, bakteria dan virus. Okey. So, kita tengok kepada soalan ini. Okey. So, pergi kepada ini. Nampak ni panjang cikgu. Banyaknya nak kena tengok cikgu. Bosanlah belajar dengan cikgu Ziana ni. Asyik-asyik kena buat nota. Asyik-asyik kena buat nota. Macam mana? Okay, so apa-apa pun itulah belajar. Kalau belajar, kalau seronok je, nak senang saja, itu bukan namanya belajar. Okay? So, pastikan kamu semua buat nota. Okay, kita tengok satu-satu. Tapi tak apa, kita belajar have fun. Okay? So, yang pertama adalah fungi. Okay, fungi itu sebenarnya kulat. Okay, pernah tak kamu tengok apa ni namanya? Roti yang expired tu dia akan keluar kulat. Warna hitam-hitam kan, tumpuk-tumpuk hitam kan. Itulah kita panggil dia muka. Okay. Yeast yang mak kamu selalu buat donat. Mak kamu selalu buat donat ke, roti ke. Okay. Cendawan pun adalah salah satu fungi ataupun kulat. Okay, kat sini. Okay, setiap ini nanti kamu akan dikenalkan, mempelajari mengenai saiz, bentuk. Okay, so ada saiz, bentuk. So, saya kira siap. Saiz, bentuk. Okay, saiz, bentuk. Kemudian, okay, kamu boleh buat nota sekarang. Terus boleh buat nota. Okay. Ya, Muhammad Fahim. Selamat datang, Muhammad Fahim. Kenapa lambat Muhammad Fahim pergi berak ke tadi? Nutrisi. Okay, nutrisi. Okay, cikgu akan upload ya. Cikgu punya, cikgu akan record, cikgu akan upload. Habitat cara pembiakan. Okay, so kamu boleh buat nota macam ni. So, kamu akan nampak. Cikgu, buku cikgu ni kan cikgu kan buku tag ni terlalu crowded. Boleh. Kamu buat dalam bentuk table. Dalam bentuk writing. Okay, habitat lagi apa tadi? Cara pembiakan. Cara pembiakan. Okay. Cara pembiakan. Okey, nampak tak cikgu tulis? Murali, kau jangan tidur Murali. Kau tengok apa cikgu tulis Murali. Ruben, okey, Ruben. Texas Tiger ni siapa? Itu Ruben. Ruben. Okey, Ruben. Selamat datang Ruben. Saya nampak Ruben ni. Ruben ni belajar ke tak? Saya tak nampak daripada mata. Geram pula aku rasa tak nampak dari korang ni semua. Semua orang buka mic boleh, cikgu. Sampai hati korang tak rindu dengan cikgu ke? Ish. So, kamu buat bentuk table. So, nampak dah nanti. Bila buat bentuk table, nota tu apa fungsi nota? Nota tu adalah nota untuk kamu. Bila nota untuk kamu, siapa yang baca? Kamu yang baca. Kalau saya yang baca, baik saya photostat je. So, kamu yang baca, so kamu buat simple note. Yang
paling ringkas. Okey, paling ringkas. Okey, Muhammad Fahim. Okey, Muhammad Fahim. Mana budak kelas kau tadi dah hilang dah semuanya. Aduh, Murali lah ni tak cakap. Mic tak buka. Iya, aku geram pula dengan budak ni. Okey, lepas tu kita pergi satu persatu. Okey, ini fungi. Cikgu, saya nak combine semua. Cikgu, fungi saya nak letak. Kamu letaklah. Contohnya kamu nak letak alga. Benda yang sama. So, yang ini pula cikgu nak buat warna. Warna apa cantik weh? Warna merah pula. Alga. Okey, alga. Pun benda yang sama. So, buatlah satu-satu. Buat macam ni. Macam cikgu buat ni. Buat page tu kau buat melintang. Kau buat melintang, kau jangan buat menegak. Kalau menegak nanti kau tak nampak. Okay, lepas alga, apa tadi Murali? Kau janganlah pegang kepala Murali. Lepas fungi, alga, lepas alga apa Murali? Oi, pakcik Murali. Ada protozoa cikgu. Protozoa, lepas protozoa? Bakteria. Bakteria lagi? Virus. Virus. Terima kasih. Okey, buat nota macam ni. Cepat sekarang semua orang buat nota. Cikgu tak nak seorang pun yang Sleeping Beauty. Kau ingat apa? Fairy tale. Tak jumpa lagi Cikgu Ziana membebel. Pagi-pagi Cikgu Ziana membebel. Saya tak nak masuk Google Meet Cikgu Ziana. Asyik bebel aja. Cikgu bebel cepat cikgu sayang. Kalau cikgu tak sayang, lantang kau lah. Kau nak masuk lidah. Betul tak? Okey, cantik kan nota cikgu? Buat nota ini, buat besar-besar. Bila buat besar-besar, kau buat rotate kau punya buku tu, kau buat Murali, kau tunjuk kau punya buku Murali. Cikgu nak tengok betul apa kau buat. Rubendran, tengok Rubendran, mana buku kamu? Fahim, tengok buku. Macam mana kamu buat? Okey, Ruben, tengok nota. Buat ke tak? Tunjuk you punya nota. Thank you, Ruben. Okay, sekarang ni kita buat nota yang ini pula, Ruben. So, nanti kita fill in the blank. Kalau pastikan jarak antara ni buatlah besar sikit. Janganlah kecil sangat. Nanti kamu nak tulis tak dapat. Sebab ini cikgu nak melukis. So, nanti kamu tulis ini satu per satu. Saiz dia, bentuk dia, nutrisi dia, habitat dan cara pembiakan. Ini selalu dia akan keluar dalam kertas 2, kertas 1. Okay, Murali mak panggil makan. Okay, Fahim. Okay, Fahim. Okay, thank you, Fahim. Okay, so pergi kepada satu persatu. So, nanti kamu buat nota macam ini, cantik-cantik macam cikgu, kamu masukkan. Okay, pergi kepada size untuk fungi. Okay, size untuk fungi. Okay, kamu tengok. Okay, apa yang cikgu highlight, itu yang korang tulis dekat situ. Okay. Mana cikgu tak highlight, korang jangan tulis. Okay, saya baca saja dulu. Okay, si fungi mempunyai saiz yang berbeza. Okay, terdapat fungi mikroskopik. Okay, contohnya cendawan. Okay, cendawan ni kita boleh nampak dengan mata kasar tak? Ya, boleh cikgu. So, dan cendawan fungi yang mikro. Makro ni besar. Mikro ni kecil. So, mikro yang kecil ni kamu tak nampak dengan mata kasar, kamu boleh tengok dalam mikroskop sahaja. Okay, contohnya yeast ke, muka ke, yang dalam dekat mana? Roti yang dah expired tu. Okay. Kemudian yang mikroskopik ni, yang ini saja saiz dia. Kamu tulis ni. 10 mikrometer hingga 100 mikrometer. Tulis kat dalam ni. Tulis ni contoh. Ni sini. 10 mikrometer hingga 100 mikrometer. Ingat senang ke cikgu punya kelas sekali dengan nota. Nanti tak payah buat nota, terus buat latihan. Okay, kemudian itu dah habis saiz. Pergi kepada bentuk pula. Okay, bentuk dia, okay, dia ni fungi ni unisel, okay, seperti yeast. Okay, bentuk dia adalah, kita tengok cikgu highlight mana, sfera kecil, okay, yang mana itu unisel, tapi untuk multisel dia bentuk muka. Cikgu macam mana cikgu nak buat? Okay, macam ni buat, okay, unisel, buatlah. Sebab tu cikgu tu buatkan, kalau boleh kamu punya table tu buat dalam bentuk yang besar. Okay, so kamu nampak. Cikgu, saya tak nak bentuk table macam cikgu, boleh? Saya nak buat satu-satu. Boleh, tak ada masalah.
Ikut kepada kesesuaian kamu. Kamu suka yang macam mana? Kamu suka macam mana? So, itu nota kamu. Nota kamu siapa yang baca? Kamu juga yang baca. Okey. So, muka ni dia bentuk sfera. Okey, sfera juga. Sfera hifa. Okey, yang berbentuk berbenar. Okey, kalau kamu tengok ni kan, kalau kamu tengok dekat mikroskop bentuknya macam ini. Ni ada spora. Nanti spora ini yang akan membiakkan dia punya fungi tersebut. Okey, so bentuk sfera dan hifa. Okey, cikgu tak highlight tadi. Okey, kejap ya, cikgu highlight. So, ini adalah sfera dan hifa. Okey, kemudian kita pergi kepada yang kemudian. Okey, kemudian kita tengok nutrisi dia pula. Nutrisi ni apa? Bagaimana dia makan? So, nutrisi dia adalah secara saprofit. Okey, setengah tu adalah saprofit. Apa maksud saprofit? Okey, saprofit ni maksud dia dapat makanan dia daripada organisma yang mati, yang reput. Okey, dan fungi juga ada jenis yang parasit. Parasit ni macam mana? Dia dapat nutrien daripada perumahnya. Okey, maksudnya alam, kau pernah tak tengok cerita Korea parasit? Seronok. Cuba nanti tengok. Cikgu dah tengok Dia maksudnya dia menumpang kepada satu tempat yang boleh bagi kebaikan dekat dia. Orang tu kaya, ceritanya macam ni. Orang tu kaya, lepas tu orang macam satu keluarga ni, dia pergi kepada keluarga yang kaya tu, dia menyamar lah. Sebagai cikgu tuition, sebagai orang gaji, dia menyamar. Padahal mereka adalah suatu keluarga. So, maksudnya parasit ni, dia dapat daripada nutrien makanan dia daripada perumah. So, ada dua lah. Saprofit dan parasit. So, buatlah kat sini. So, nanti slow-slow buat. Okay. Nutrisi secara saprofit. Saprofit ni dapat daripada benda yang dah reput. Okay. Dan parasit. So, kena tahulah nutrisi ni bagaimana dia dapat makanan. Okay. Kemudian, yang ini saya slow sikit sebabnya kamu nak buat nota kan. So, saya kena tengok satu per satu. Okay. Habitat. Kalau kamu tak buat nota macam ni, kamu tak akan nampak. Kamu tak akan nampak, maksud saya kamu tidak akan membaca buku teks tersebut. Penat orang ni tulis buku teks, orang tak tengok. Okay, habitat pula. Okay, habitat pula dalam lazimnya dihubung kaitkan dengan nutrisi. Okay, so fungsi fungi biasanya hidup di tempat yang mempunyai bahan reput. Okay, dan juga dalam keadaan gelap dan lembab. Tulislah gelap, lembat, bahan reput. Okey, kemudian Daniel baru masuk. Okey, cara pembiakan yang seterusnya adalah unisel. Apa tu cara pembiakan? Macam mana dia nak membiak? Macam mana kamu nak membiak? Mesti nak kamu kahwin. Kalau kamu kahwin, kamu tidak akan dapat zuriat. Betul tak, Murali? Okey, pergi kepada soalan pula. Okey, yang ini ke bawah. Unisel, dia ada unisel yang mana contohnya macam yeast. Okay, yeast ni dia membiak secara pertunasan. So, kamu tulislah unisel pertunasan, multisel muka. Apa tu muka? Muka ni lah yang macam yang roti, yang pada roti. Yang mana dia akan membiakkan, dia akan membentuk spora. So, spora tersebut dia akan terbang. So, dia akan pergi ke tempat yang lain untuk membiak. So, banyaklah dia. Okay, spora ni, dia adalah sel mikroskopik. Dia kecil, tak nampak Okay. Dibebaskan oleh sporangium, yang mana sporanya sangat halus dan ringan. Sebab tu dia boleh dibawa oleh angin. Sebab tu cikgu kata tadi dia boleh bawa oleh angin. So, dia akan bercampur tanpa bersenyawa. So, tak payah dia nak bersenyawa. Tapi kalau kamu mahu manusia, kamu kena bersenyawa. Betul, lelaki mesti kahwin dengan perempuan. So, dia akan ovum dengan ovarian. Itulah yang saya ajar. Okay, Zoe ni siapa? Cuba perkenalkan diri anda. Haziq. Ya, lambat kau bangun, Zik. Lewat bangun lambat pula Haziq hari ni. Okay, tak apa. Nanti yang mula-mula nanti nota tadi, kamu boleh tengok YouTube cikgu balik ya. Okay. So, bercambah tanpa persenyawaan. Hisham mana Hisham? Tidur, bagus. Okay. Dalam proses spora dan konjugasi. So, ingat ya. Untuk XX. Apa tu XX? Dia membiak secara XX yang mana ada dua saja ya. Spora, konjugasi. So, macam mana cikgu nak buat cikgu? So, kamu buatlah. Okay, cantik tak nota saya? Okay, so
cara pembiakan. Oh, habitat tadi terlupa pula. Okay, so cara pembiakan unisel. Sebab tu cikgu kata buat besar-besar. Bila besar-besar kamu nampak. Cikgu, saya nak buat tadi tu. Boleh, tak ada masalah. Saya unisel tadi secara apa? Kamu buat multisel secara apa? Okay, contohnya multisel tadi secara spora. Okay, spora. Unisel tadi secara apa ya, Ruben? Cikgu dah lupa lah pula Ruben. Okay, secara muka. Muka dengan pertunasan. Okay, muka Allahu Akbar. So, muka dan pertunasan. Nah, udah. Nah, buat macam ini. So, kamu akan nampak. So, yang seterusnya pun kamu buat seperti itu. Pertunasan. Ini kawasan yang lembab. Okay, kawasan yang lembab. Kayu reput. Okay, buatlah satu-satu. Okay, buatlah ikut kepada kesesuaian kamu. Okay, so ini baru fungi. So, kamu buat nota ini tau. Macam ini tau. Kamu buat alga, protozoa, bakteria dan virus. So, ini okay, kepada yang baru masuk, ini adalah jenis-jenis mikroorganisma. Okay, ini adalah jenis-jenis mikroorganisma. Okay, so ramai yang dah masuk. Okay, kita ada 12, 10 pelajar. Cikgu, bab apa you? Bab satu ke? Bab satu lah sayang. Takkan nak lompat Oh. bab 9. Sekejap. Dah ambil buku, dah beli buku Cikgu, dah. buat melintang boleh tu? Boleh ya. Kalau Tadi Pak- cikgu dah cakap buat melintang. Tahu. Terus buat nota. Terus buat nota. Cikgu, otak bila you bangun sampai? Otak blur baru bangun. Dah baca doa bangun tidur belum? Okay, yang tadi kepada siapa yang lambat? Okay, ni nota saya. Yang mana kamu tulislah hari ni hari apa? Aziz? Jumaat. Sabtu. Jumaat. Okay, hari ni Jumaat 22 bulan 1. Tulis bab 1 mikroorganisma. Kemudian tuliskan maksud mikroorganisma. Buatlah. Contohnya cikgu punya nota ni tak cantik. Saya nak buat bulat. Boleh buatlah bulat. Lepas tu tadi itu nota. Okay, kemudian apa? Mana lagi satu kita punya nota tadi? Okay, ini contoh cikgu saya nak buat ni. Boleh. Cikgu punya nota tu cantik. Saya nak buat bentuk bulat. Boleh. Betul bentuk bulat cikgu. Okay. Buku panjang you. Buku panjang Haziq. Tak baca nota. Tak baca WhatsApp ke? Hai Tanisa. Baru bangun ke? Okay. Ha? Alah. Selamat pagi Tanisa. Okay. Pergi kepada case tadi fungi dah habis. So nanti kemudian nota yang tadi kemudian yang bentuk jadual. Okay, Fahim, kamu nak buat bentuk melintang pun boleh, kamu nak buat menegak pun boleh, kamu nak buat bentuk bulat pun boleh, tak kisah asalkan kamu faham. Nota tu bukan nota saya, nota aku adalah nota kamu. Okay, alga pula. Okay, so alga pula, kita pergi kepada alga. Okay, saiz dia ada macam-macam saiz. Okay, alga ni ada mikroskopik. Apa maksudnya mikroskopik? Kita dah belajar. Mikroskopik adalah bentuk yang besar, yang kamu nampak dekat mata. Yang kedua, mikroskopik yang kamu kecil. Hai Kamal. How are you, Kamalanada? Good morning. Okay, so prepare satu nota. Sekarang kita buat nota, Kamala. Kita buat nota, Kamala. Okay, nota tadi maksud dan jenis mikroorganisma. Okay, kemudian alga. Okay, alga ini pula ada ukuran saiznya 1 mikrometer hingga beberapa mikrometer, ratus mikrometer. So, masuklah dalam nota kamu. Macam ni. So, buat macam ini. Okay, yang ini cikgu nak berbentuk color hijau pula. So, 1 mikrometer hingga ratusan mikrometer. Okay, dah. Pergi kepada bentuk yang seterusnya pula. Okay, alga, tadi kita dah belajar fungi dan alga ya. So, alga kemudian, okay, bentuk dan struktur. Okay, bentuk dia pula kita. Okay, dalam bentuk kita ada dua ya. Unisel dan multisel. Okay, kalau unisel contohnya bentuk Chlamydomonas. Ini bentuk Chlamydomonas. Kamu kena tahu ini adalah alga. Okay, kemudian ini adalah Spirogyra. Dia adalah multisel. Multisel Spirogyra. Yang mana dia ada klorofil. Apa gunanya mikrofil ini? Apa gunanya mikrofil? Mikrofil adalah klorofil. Saya mau pergi lepak di Menara Condong malam ni. Ya, Bung Rali. Pergilah. Kau akan menyebarkan semua COVID. Okey. Okey, kemudian kita akan pergi ke klorofil. Klorofil ni apa? Klorofil ni yang menyebabkan daun tu warna hijau. So, dia menyebabkan warna hijau. So,
pergi kepada nutrisi. So tadi dah tahu tadi kan cikgu cakap tadi dia ada klorofil. So klorofil ni dia boleh buat makanan sendiri. Bila dia boleh makanan sendiri, so that's mean dia boleh melalui proses fotosintesis. So tulislah kamu dekat situ nutrisi dia secara fotosintesis. Buat macam ni. Takkanlah cikgu nak tunjuk satu-satu. Kamu dah tingkatan 5 dan umur 17 tahun. Takkan cikgu nak bagi lagi kod. Alah, agak-agak lah korang. Okay, fotosintesis. Ini je ada, agak je fotosintesis. Sebab apa? Sebab dia ada klorofil. Okay, kemudian kita pergi kepada seterusnya. Okay, seterusnya. Pergi kepada yang seterusnya. Habitat. Habitat pula. Bawah lagi Tiana. Okey, habitat. Kat mana dia duduk? Okey, dia duduk dekat, so saya yang highlight ni saja kamu masukkan dalam kamu punya kotak tadi. Okey, air tawar, air masin dan tanah lembap, kulit pokok. Okey. Lagi apa? Cara pembiakan dia melalui asid, iaitu tulis asid berlahan dua. Untuk secara set, secara konjugasi. Okey, konjugasi. Kalau tak faham, bagi tahu, buka mic. Okey, boleh ya? Kalau tak faham, buka mic, tanya Cikgu Ziana terus. Okey, cikgu. Boleh, cikgu tak makan orang. Kalau cikgu makan nasi je. Siapa nak belanja cikgu KFC pun boleh. Okey. Boleh. Okey, kemudian pergi kepada pembiakan sel. Inilah pembiakan asid. Apa tu pembiakan asid? Inilah asid dia tadi berlahan dua. Tulis ha. Okay. Ini adalah berlahan. Cikgu nak dukir tak cikgu? Tak payah, kamu tengok je kat sini. Berlahan dua. Tapi dalam nota kamu yang dalam bentuk jadual tu kena lah. So, pembiakan seks secara ini adalah konjugasi. Okay. Apa itu berlahan dua? Berlahan dua ni maksudnya daripada yang satu tadi, dia akan bermitosis. Apa itu mitosis? Kita dah belajar di tingkatan 4 ya. Dia akan jadi banyak. Makin banyak. So, dia akan spread sebanyak-banyak. Dia akan membelah semakin banyak. Okay. Kemudian konjugasi ni pula kalau kamu tengok dia akan gabung antara dua sel tersebut, dia akan jadi satu. Okey, bila dia akan jadi satu, dia akan menghasilkan sel-sel yang baru. Tak payah tahu pun tak apa, tak payah mendalam, kamu bukan di biologi pun. Kamu kena tahu bahawa alga membiak secara berlahan dua dan konjugasi. Okey, habis. Buatlah sini. Mana nota cikgu tadi? Okey, naik atas sana. Okey. Berlahan dua dan konjugasi. Tulis sini. Berlahan dua dan konjugasi. Kau jangan nak pegang kepala sangatlah Murali. Oi. Okey. Pergi kepada seterusnya adalah Allahu Akbar. Okey, pergi kepada yang seterusnya protozoa. Okey, yang ketiga protozoa. Tadi kita dah belajar mengenai fungi. Kita dah belajar. Lepas buat nota maksud nota ni Jenis mikroorganisma. Jenis Ya. okey. Lepas jenis baru kotak tadi, table tadi. Ya. Okey. Okey, protozoa ni pula. Okey, so saya highlight, kamu tulis saja ya, anak-anak semua. Okey. So, protozoa ni dia bentuk dia, tulis saiz dia 5 mikrometer hingga 250 mikrometer. Bentuknya macam selipar. Selipar ni namanya paramecium, macam parameswara. Okey, parameswara. Okey. So, parameswara. Okey. So, paramecium ni dibentuk selipar yang mana dia ada vacuum dan background. Ini tak payah tahulah. Asalkan kamu tahu bentuk paramecium tu macam mana. So, ameba ni bentuk dia berubah-ubah. Bila dia gerak, dia ubah. Bergerak, dia ubah. Itu adalah salah satu protozoa. So, sini juga saya nak ingatkan kamu kena tahu dia punya contoh. Contohnya tadi, protozoa ada paramecium dengan ameba. Lagi tadi apa? Apa tadi? Fungi tadi ada sporangium. Untuk alga tadi kita ada spirogia dengan chlamydia. Itulah bentuk-bentuk. Kadang-kadang soalan dia akan bagi gambar ni seketul. Apa ni? Alga ke, fungi ke, virus. Macam itulah contoh dia. Ini adalah apa? Protozoa. So kamu tahulah ini adalah
Ini adalah jenis mikroorganisma protozoa. Okey, kemudian nutrisi pula. Okey, nutrisi yang mana nutrisi ni macam mana cara dia makan? Okey, nutrisi ni dia menjalankan fotosintesis. Bila dia ada fotosintesis, maksudnya dia ada klorofil juga ke? Okey, maksudnya ada protozoa yang menjalankan fotosintesis. Contohnya Euglena. Okey, Euglena ni dia bersifat parasit. Okey, parasit tadi apa? Contohnya ke cerita tadi dah. Dia kata parasit ni dia ambil kepentingan daripada orang lain. Dia hinggap, dia akan dapat disedot banyak-banyak nutrien daripada benda yang lain. Okey. Lagi dia ameba pula mendapatkan nutrien secara fagositosis. Okey. Apa itu? Dia menggunakan unjuran sitoplasma. Ini ialah fagositosis. Unjuran sitoplasma yang dikenal sebagai pseudopodium, tangan yang palsu. So dia ambil ni, kita nampak gambar kan? Ini makanan. So dia pun wujudkan ini, inilah pseudopodium. Pseudopodium nanti dia akan kita akan trap. Dia akan perangkap makanan tersebut, kemudian akan jadi satu bentuk vakuum, makanan akan terbentuk. Okey, kemudian dia akan makan lah. Macam biasa kamu makan, okey. Kemudian pergi kepada dia punya pembiakan. So, pembiakan dia secara dua iaitu ada satu je, pembiakan Essex. Apa itu pembiakan Essex? Melalui belahan dedua. Yang cikgu highlight je kamu tulis dekat dia punya jadual. Okey, belahan dedua ni maksudnya daripada satu dia belah dua. Daripada satu dia belah dua. Ini adalah belahan dedua. Dan habitat dia duduk mana? Dia duduk dekat air tawar, dekat lembap, air laut, mana-mana perumah. Okey, next. Okey, bakteria. Okey, bakteria pula bentuk dia 0.2 mikrometer hingga 10 mikrometer. Yang mana kamu hanya boleh tengok dekat mikroskop cahaya sahaja. Okey. So, yang ini tak payah. Kamu hanya ambil yang saiz saja. Yang ini je kamu tulis kat nota kamu. Okey, bentuk dia apa? Dia ada banyak bentuk. Dia ada kokus, sfera, dia ada bentuk rod, dia ada bentuk koma. Nampak? Ini adalah salah satu gambar-gambar untuk bentuk bakteria. Selalu kan kamu dengar bakteria, kamu dijangkiti. Kalau bakteria ni yang anak-anak semua yang kamu boleh makan antibiotik. Okay? Kamu boleh makan antibiotik. So kamu boleh bunuh bakteria tersebut kat badan kamu. Sebab tu cikgu doktor kata, kamu Murani, kamu kena habiskan kamu punya antibiotik. Cikgu, kalau saya dah sihat, cikgu, saya tak payah makan antibiotik. Kena habis, complete your antibiotik. Okay? Kemudian, struktur asas. Okay? Perhatikan struktur asas. Okay? Ini adalah struktur asas untuk bakteria yang mana dia ada dinding sel. Dia ada bentuk. Okay? Bentuk dia, setengah dia bentuk kapsul. Okay? Yang ini adalah bentuk kapsul. Okay? Yang melindungi dinding sel. Okay? Dinding sel dikenali sebagai pili yang membolehkan bakteria melekat pada permukaan tertentu. Setengah struktur seperti echo yang dikenal sebagai flagellum. Okay? So, banyak cikgu. Complicated lah cikgu punya buku ni. Sebab itu cikgu kata, bila buat nota, kamu buat bentuk macam saya, simple. Tak payah kamu nak tu. Kamu hanya kasih buku teks ni untuk kamu membaca. Sebenarnya, buku teks ni dah cukup. Kamu tak payah nak beli buku rujukan. Buku teks ni bagi saya lah, ini pendapat saya. Buku teks ni dah cukup. Kamu tak payah beli buku rujukan. Yang kamu perlu beli, kalau kamu nak beli pun buku pasia. Okay, bakteria. Tapi tak boleh juga sebab kamu punya ni adalah KSSM, iaitu silibus baru. Mungkin tak ada buku yang untuk pasia lah. Okay, yang bernama nutrisi ni macam mana cara dia makan? Dia ada pelbagai cara makan. Okay, bakteria yang ada klorofil, dia akan makan sendirilah. Okay, tapi ada setengah bakteria itu dia bersifat parasit. Apa tu parasit? Dia tumpang dekat orang lain. Okay. Dan saprofit yang mana dia dapatkan nutrien daripada orang yang mati dah. Okay. Okay, sekarang ni kita ada 15 orang, tolak saya 2, so ada 13 pelajar. Okay. Kemudian pergi kepada soalan seterusnya. Bakteria ni duduk kat mana? Dia boleh dekat udara, sebab itu manusia boleh dapat. Macam mana? Kamu sedut. Contohnya ataupun orang bersin terkena dengan kamu. Itu melalui udara, melalui air yang dah tercemar.
tanah-tanah yang tercemar. Organisma, mana-mana organisma. So, cara pembiakan dia adalah berlahanda dua dan konjugasi. So, tulis dekat kamu punya berlahanda dua dan konjugasi. Okey. Apa ciri istimewa? Inilah ciri istimewa. Okey, ciri istimewa ini just untuk kamu tahulah. Dia endospora. Yang mana endospora ni spora yang terbentuk dalam sel bakteria dan mempunyai permukaan perlindungan yang kuat. Okey. Permukaan ini akan pecah. Okey. Bila pecah untuk persekitaran endospora sesuai untuk pertumbuhan dan seterusnya. Ini maksudnya cara dia untuk membiak ataupun salah satunya adalah endospora. Okey. Virus. Inilah yang sekarang ni, zaman sekarang ni, virus. Okey. Virus coronavirus. Yang ini saiz dia paling seni. Kamu nak tengok pun kamu kena pakai mikroskop elektronik. Mikroskop elektronik yang mana dia punya saiz lebih kurang sehingga 0.5 mikrometer. Bentuk dia pula ada sfera, helix, polyhedral dan kompleks. Pastikan kamu buat nota ya kepada siapa yang baru masuk. Terus buat nota. Okey, bentuk virus. Okey, ini adalah sfera. Sfera macam ini. Helix, polyhedral dan kompleks. Okay, so nanti kadang-kadang soalan SPM dia akan bagi bentuk seketul macam ni. Ini apa? Virus ke, bakteria ke, fungi ke? So kamu kena identify kan, kamu kena kenal pasti. Okey, kemudian ciri khasnya virus ni tidak mempunyai ciri hidup di luar perumah. Maksudnya dia tidak pergi ke, bukan parasit ke, dia bukan saprofit. Okey, yang mana kerana dia tidak menjalankan respirasi, perkumuhan, pertumbuhan dan tidak bergerak bebas dalam rangsangan. Okey, virus ini dia akan membiak, menjangkiti perumah dia. Okey, menjangkiti perumah. So dalam kamu punya nota untuk pembiakan menjangkiti perumahnya kan. Okey, ini adalah bagaimana dia menjangkiti perumahnya. Contohnya, okey, virus ni dia menjangkiti satu bakteria. Okey, dia akan melekat pada permukaan sel perumah seperti contohnya sel bakteria. Tengok, virus pun makan bakteria. Okey, kemudian virus ini akan menyuntikkan bahan genetik. So yang dia punya bentuk macam spiral ni dia akan masuk benang halus ni akan masuk dekat bakteria tadi, iaitu DNA dalam sel bakteria. Kemudian bahan genetik virus akan mengambil alih kawasan sel bakteria dan membahagi dan menggunakan bahan dalam sel bakteria dan membina lapisan protein dan kapsid. Okey, bilangan virus baharu yang dihasilkan dalam sel bakteria kian bertambah. So makin bertambah virus tersebut, kemudian apa jadi? Virus tadi akan pecah, dia akan keluar daripada bakteria tadi. So dia akan menjangkiti pula orang yang lain. Sebab itu kenapa anak-anak semua, kenapa virus ini cepat membiak? Sebab itu sekarang ni kalau kamu tengok COVID 3,000, 4,000. Sebab apa? Sebab virus mudah untuk membiak. Okay, hati-hati. Sebab itu jangan keluar selalu. Okay, bila keluar ataupun kamu keluar ke mana-mana, sila basuh tangan. PKP sekarang memang tak boleh keluar lah. Hanya ketua keluarga sahaja yang keluar. Okay, yang keluar pun kalau pelajar Form 5 tahun 2020. Bukan 2021. So, pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, kewujudan mikroorganisma. Ini biasa je lah. Kamu tahu mikroorganisma boleh wujud di mana-mana. Contohnya lagi lah virus, bakteria. So sebab itu kenapa kita kena pentingnya cuci tangan. Sentiasa cuci tangan, nak makan cuci tangan. Lepas keluar tandas cuci tangan. Tapi cuci tangan dengan menggunakan apa? Menggunakan sabun. So, Haziq, saya nak tanya kamu Haziq. Cuci guna sabun ataupun cuci guna hand sanitizer, mana lagi elok, bersih? Sabun. Sabun, betul? Ya. Sabun. Hamizan? Tu. Hamizan sihat ke? Jadi dengar. So, guna apa? Sabun ke guna hand sanitizer? Dua-dua. Okey, lebih baiknya gunalah sabun. Kalau ada sabun, cuci tangan guna sabun. Tapi bukan cuci macam cuci. Iya, aku geram ke kadang-kadang tu. Cuci macam mana? Kaedah cuci kamu dah belajar saya rasa. Cuci, mula-mula ambil sabun. Okey, cuci dekat sini. Dekat sini. Celah-celah ni semua bawa dia cuci, kau tahu.
Kau jangan pakai itu je. Lagi satu, kalau keluar, contohnya tadi mak bawa kamu pergi shopping mall ataupun pergi Tesco. Pergi Tesco, balik daripada Tesco kau kena mandi, kau tahu? Mandi. Mandi guna sabun ke mandi guna air je, guna sabun. So, bakteria tu akan mati lah. Okay, itu salah satu prevention. Okay, ini adalah eksperimen ya. Adalah 1.1 nanti kita akan buat. So, tadi cikgu kata kena ada buku nota dan buku latihan tu sekali kan? Dalam satu buku tau. Faham? Tak faham tak tahu. Buku nota. Apa? Ya Allah ya Tuhanku. Nota latihan sekali. Buku Satu buku. nota dan buku latihan sekali. Itu tak payah banyak-banyak buku. Okey. Okay. Faham? Okey, kemudian buku satu lagi, buku yang besar juga, buku yang panjang juga, yang nota sains tu, untuk tulis dekat situ laporan amali eksperimen. Laporan amali. saya guna tespek lah. Tak payah dah. Buang Okey. masa guna tespek. Kita pakai buku. Boleh? Boleh. So pakai buku. So kita akan buat eksperimen ini. Kita nanti buka sekolah kita buatlah eksperimen 1.1 dekat sini. 1.1 ni dia nak tahu dari contohnya kamu kalau kamu tengok ke sini A tu kamu tak basuh tangan. B tu kamu basuh tangan je. C tu kamu basuh tangan tapi kamu gunakan sabun. D tu kamu tak letak apa-apa. Itu adalah dia punya contoh eksperimen. Eksperimen ni wajib ya, maksudnya kamu kena buat. Kamu kena buat. Okay. So yang ini adalah faktor. Inilah kepada sebenarnya. Selalu keluar ini. Okay. So faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Yang pertama kelembapan, cahaya, suhu dan nilai pH. Satu lagi ni apa? So satu lagi ni apa agak-agaknya ya Haziq? Apa lagi satu ni Haziq? Nutrient. Kan? Betul? Nutrient. Betul. So macam mana kamu nak buat nota macam ini? So nota ni buatlah bentuk bubble. Okay. Tak nak buat bentuk tu buat macam ni. Okay. Cuba tengok nota cikgu yang cantik, melecun. Okay. Ataupun kamu nak buat bentuk macam tu pun boleh. Okay. Faktor. Tulislah. Faktor mempengaruhi. Cantik tak cikgu punya tablet? Cikgu baru beli. Okay. Mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Panjang benar cikgu. Tak apalah. Kamu nak tulis faktor pun tak apa. Asalkan kamu faham. Siapa punya nota? Kamu punya nota. Siapa yang faham? Kamu yang faham. Buat pula. Dah buruknya bulat cikgu. Ya astagfirullahaladzim. Tak apalah. Okay, yang pertama, kelembapan. Okay, kelembapan. Yang kedua, boleh. Semua orang tulis ya. Kamalan Adan. Tulis Kamalan Adan. Okay, cahaya. Tulis. Tulis Kamalana. Jangan tak tulis. Yang tadi kalau tak sempat, nanti boleh tulis sikit-sikit. Okay. Nilai pH dengan satu lagi neutral. Okay, neutral. Okay, tapi bukanlah semata-mata itu dia kena ada isi dia. Apa isinya? So, kita tengok kepada satu persatu. Mana yang saya highlight, itu yang kamu tulis. Okay. So, kelembapan, okay, keadaan yang sesuai untuk pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma adalah keadaan yang lembab. So, kamu tulis ini. Alah, mana highlight tadi? Okay, lembab. Lembab. Okay, lembab pertumbuhan mikroorganisma. So, yang kering tidak akan buat pertumbuhan mikroorganisma, merencatkan. So, lembab pembiakan, kering merencatkan. Tulislah sini. Mana lembab tadi? Buat pen lain. Kalau pelajar perempuan kan, dia ada pen macam-macam color. Kau tak percaya, Dik, kau pergi tengok adik kau. Adik kau masih Mana ada adik? kau tak ada adik ke? Saya lah adik. Ya, adik angkat. Contohlah, adik angkat contohlah. Okey, kering. So, lembab pembiakan. So, pembiakan. Kamu faham dah? Okey. Kering tidak membiak. Maksudnya dia akan merencatkan. Ini nota yang kamu faham. Buatlah apa-apa yang kamu suka. Okey. Cahaya pula. Okey, cahaya ada gambar. So, maksudnya lembab ni, okey. Kalau kamu letak roti tu, kamu keadaan basah dengan roti yang kering. Mana satu pertumbuhan bakteria akan keluar. Okay, dia akan keluar. So, yang mana satu? So, yang akan keluar adalah dalam keadaan lembab.
Kering cikgu. Cikgu tadi kering boleh cikgu. Boleh tapi dia akan lambat. Lambat sangat. Tapi dia akan keluar juga sebabnya dah expired. Expired dia tak akan lambatlah keluar mana. Tapi kalau dia sebab itu mak kamu selalu sangat cakap. Betul tak mak kamu cakap? Okay, contohnya macam ni. Bila ambil makanan. Okay, mak kamu masak kari. Kamalan. Mak kamu masak kari. Okay, mak kamu masak kari tapi kamu ambil tak guna sudu. Kamu guna tangan. Tangan punya masak. Sebab itu makanan tersebut cepat untuk basi. Okey, cepat untuk basi. So bila dia cepat untuk basi, sebab itu mak kamu kata ambil guna sudu. Ambil guna sudu, so dia tidak akan basi. Tanesu kenapa dia left? Okey, pergi kepada yang seterusnya. Okey, cahaya. Okey, cahaya pula. Okey. Mikroorganisma seperti alga memerlukan cahaya untuk menjalankan fotosintesis. Okey, so cahaya untuk alga. Okey, cahaya untuk alga. Mikroorganisma seperti kulat dan bakteria lebih baik dalam keadaan gelap. Kulat dan bakteria keadaan gelap. Okey, pendedahan kepada sinar dapat membunuh organisma. Okey, kesimpulannya untuk cahaya, kamu buat macam ni. Okey, kamu buat bentuk macam ni. So, alga cahaya. Bakteria gelap. So, cahaya bunuh mikroorganisma. Okey, maksudnya kalau ada cahaya dia akan bunuh, tapi kecuali untuk alga sebab alga diperlukan cahaya untuk klorofil dia serap menghasilkan menjalani fotosintesis. Okey, kemudian pergi kepada suhu. Suhu 35 hingga 40 adalah suhu optimum untuk pertumbuhan mikroorganisma. Maksudnya kalau suhu yang rendah sangat, dia tidak akan membiak, dia akan merencat. Suhu yang terlalu tinggi pun dia akan membunuh. So yang paling optimum adalah 35 hingga 40. So mana suhu saya tadi? Okey, suhu. Buatlah sini. Okey, buatkan sini, kamu tulis sini suhu. Okey, optimum. Okey, suhu optimum maksudnya dia membiak adalah suhu 35 hingga 40. So, terlalu rendah, terlalu tinggi, bakteria akan mati. Okey, dia tidak akan. So, maksudnya di tengah-tengah. Kalau kamu lukis dia punya graf bentuk macam ni lebih kurang. Oh, udah. Tak nampak ya? Tak ada ya cikgu punya ya? Tak ada. Dia hilang. Cikgu tak nampak apa cikgu. Okay, tak nampak apa ya. Prince Daniel. Hai Daniel. Okay, tak apa Daniel. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi. Alamak, kenapa cikgu syok-syok mengajar dah hilang buku cikgu. Hey. Okay, tak apa. It's okay. It's alright. Okay, Saya pun syok-syok mendengar cikgu. Oh, kamu pun syok-syok mendengar cikgu membebel. Dah lama tak dengar cikgu membebel dia dah. Okay, pergi kepada present. Kalau tak cikgu Ziana mesti dah dengar daripada pagar dah dengar suara cikgu Ziana. Okay, so saya present lagi sekali. Okay, nampak ke? Nampak. Okay, tadi kat mana kita pergi? Bawah lagi. Boleh lah. Nampak kan? Korang ni pakai handphone ke pakai laptop? Laptop. Bagus ada laptop. Siapa yang ada laptop, Alhamdulillah. Bersyukurlah dengan keadaan. Siapa yang ada handphone, Alhamdulillah. Tapi kepada yang tiada handphone sendiri, kongsi dengan ibu bapa. Siapa yang kongsi dengan ibu bapa, boleh tengok saya punya record Jangan risau, Cikgu Ziana memahami kamu semua. Dah terlepas dah. Tengok seorang pun tercakap. Okey, kemudian tadi apa tadi? Okey. So suhu tadi apa cikgu kata? Suhu So suhu dah. So kalau nak buat dia punya table, dia punya ni, dia maksudnya macam ni weh. Okey, kalau kamu lukis kan, ni suhu, ini masa. Dia punya table macam ni tau. Macam ni. So maksudnya kamu boleh juga tulis nanti kat dalam kamu. So ini adalah suhu optimum.
Okey, suhu optimum. So, suhu optimum maksudnya dia akan membiak dekat sini. Okey, 35 lama. Sini. Sini kamu label lah. Okey, label maksudnya kamu label suhu optimum. Okey, apa suhu optimum tadi? 35 hingga 40. Yang ini yang paling rendah, yang paling rendah dia tidak akan hidup. Dia tidak akan hidup, ini pun tak akan hidup. Dia tak boleh terlalu rendah dan tinggi. Dan kita akan buat eksperimen. Jangan risau, nanti buka sekolah. Okey. Nilai pH pula, nilai pH yang boleh untuk membiak adalah nilai pH 7. Dia tak boleh terlalu berasid dan tidak boleh beralkali. So, dia kata yang boleh ada adalah nilai pH 7 dan tidak boleh terlalu berasid dan beralkali. Okey, so nilai pH ni kamu boleh tulis, kamu punya nota. Nilai pH 7 membiak. So, untuk kurang 7 lebih 7 ni maksudnya apa? Kurang 7 apa? Asid. Lebih 7 alkali. Tidak membiak. Okey. Kemudian kita tengok faktor yang seterusnya, nutrien. Okey, so macamlah kamu perlukan makan. Macam dia pun perlukan makan. So, mikroorganisma dia perlukan makanan yang cukup. Okey, kadar pertumbuhan mikroorganisma akan terencat walaupun dengan kehadiran nutrien. Okey, apabila faktor lain seperti kelembapan, cahaya, suhu dan nilai. So, maksudnya kalau ada pun nutrien tapi nilai pH, kelembapan, cahaya dan suhu dia terhad, dia tidak akan berkembang, dia tidak akan membiak. So, untuk nutrien ini kamu boleh buat kehadiran nutrien membiak. So, dia akan membiak kena ada kan kehadiran nutrien. Maaflah, cikgu tulisan macam tulisan doktor. Okey. Eksperimen 1.2 ni eksperimen wajib. So, nanti buka sekolah kita kena buat. Okey, dalam eksperimen 1.2 semua faktor yang kamu belajar tadi ada berapa faktor? 5 faktor. Kelembapan, cahaya, suhu, nilai pH, nutrien perlu kamu buatkan eksperimen. So, tak apa. Kita akan bahagi kumpulan lah. Bagi nak cepat sikit, siap? So, yang pertama, pesan nutrien yang mana kamu akan buat. Satu tu dia ada nutrien, satu lagi agak-agak yang tak ada nutrien. Yang ini, eksperimen ni best tahu apa tahu? Bestnya, kamu kena bawa Vitagen. Tak pun tak ada Vitagen, kalsium. Pernah tak tengok minuman yang berkultur? Itu adalah bakteria yang kamu minum. Tu sebenarnya bakteria Hamizan. Kau tahu? Benda Tahu tu. tahu. Si baik tahu. Bakteria tapi bakteria baik. Okey, bakteria baik. Kemudian kamu akan yang kedua untuk B pula kelembapan. Kelembapan ni satu kita letakkan dalam tempat yang lembap, satu lagi tempat yang kering. Okey, kemudian kita akan buat dalam cahaya. Satu kamu letak dekat bawah cahaya, satu lagi letak dekat tempat yang gelap. Contohnya selalunya kamu letak dekat kabot lah. Almari. Kemudian kesan suhu. Okey, kesan suhu ni ada 3. Satu kamu letakkan dekat suhu bilik. Apa benda cikgu letak cikgu? Kamu macam ni, letakkan dalam piring petri. Okey, contohnya kamu letakkan, nanti pembantu makmal akan sediakan agar-agar tau. Agar-agar tu bernutrien. Maksudnya kena ada nutrien lah. Kalau faktor yang tak ada nutrien tadi, satu agar-agar nutrien, satu lagi agar-agar tak ada nutrien. Tapi untuk faktor contoh cahaya, suhu, kelembapan, mesti gunakan agar-agar nutrien. Kemudian kamu tuangkan Vitagen kamu. Tuangkan Vitagen kamu, contohnya ini suhu. Suhu ni kamu tuangkan Vitagen dalam 3 piring petri. Yang mana piring petri yang pertama kamu letak dekat suhu bilik. Yang kedua kamu letak suhu yang paling rendah. So, suhu yang paling rendah ni dekat mana kamu nak letakkan? Haziq, nak letak kat mana Haziq? Suhu yang paling rendah kat mana? 5 Celsius, dekat mana kamu nak letak? Piring petri dekat mana? Dalam makmal ada peti sejuk tak? Ada kot. Ada kot. Ada. Makmal sains dia ada dekat makmal Bayu dekat atas tu ada peti sejuk. Okey, kemudian suhu 70. Suhu 70 tu dekat mana suhu yang paling tinggi kat mana agak-agaknya Hamizan?
Suhu yang paling tinggi kat mana? Dapur. Ha? Dapur. Dapur. Dekat makmal ada dapur. So yang suhu 70 ni kita letak dalam oven. Okay, kalau kamu perasan dekat saya punya makmal kimia ada oven. So macam kita nak baking lah. Okay, so oven. So kemudian faktor yang seterusnya nilai pH, yang mana agar nutrien-nutrien yang pertama kamu letakkan air suling, yang kedua kamu letakkan asid, yang ketiga kamu letakkan natrium hidroksida. Natrium hidroksida kamalan adan? Asid ke alkali? Kamalan adan? Tak ada. Okay, natrium hidroksida adalah yang beralkali. So, tadi kamu dah belajar kalau dia tak boleh terlalu berasid, dia tak boleh terlalu beralkali. So, maksudnya K dengan L nanti tak ada pertumbuhan mikroorganisma. Yang ada hanyalah untuk J sahaja. Sebab J ni adalah dalam air suling yang mana dia adalah neutral. Itu sahaja untuk subtopik yang pertama. Okay, siapa yang tak faham? Boleh angkat tangan. Nanti sebenarnya, okay, kalaulah kamu ada masa, okay, kamu boleh buatlah soalan ni. Tulis sini, tapi pastikan prosedur tu kamu tukar kepada ayat pasif. Contoh, ingat tak cikgu ajar macam mana? 2 piring Petri disediakan. Piring Petri dipanaskan. Langkah 2 hingga 5 diulang. Cikgu macam mana dengan keputusan? Keputusan ni biarlah. Nanti ada masa buat dalam buku, amali. Ada masa cikgu, saya tak ada masa, saya jaga anak saya angin-angin. Tak ada masa, cikgu tak dapat buat lah kan. So kalau kamu ada masa, slow-slow lah. Minggu ni buat 1, ataupun sehari buat 1, esok buat lagi. So habislah subtopik kita yang pertama. Okay, 1.1. Okay, so siapa yang tak beli lagi buku kerja? Ataupun semua tak beli lagi buku kerja. Siapa yang dah beli? Ingat lah. Siapa yang dah beli? Saya cikgu. Siapa tu? Hamizah dah beli? Daniel dah beli? Dah. Jezik tu siapa? Tanya Isu Dah beli cikgu. Siapa? Amin. Amin. Dah lama Tak, tak jumpa tak, Amin. tak beli ke? Tak beli langsung semalam tu. Asal kau tak beli? Dah beli cikgu. Tak beli gitu lah. Kenapa tak beli Koma? Sikit beli weh. Hati Koma tak beli. Belilah, hari ni nak buat latihan. Dan nota kita dah siap. Latihan kan, nota kita dah siap. Okay, sekarang ni saya dah habiskan 1.1 dunia mikroorganisma. So, minggu depan saya akan masuk 1.2 dan 1.3. Ni sikit je, 1.2, 1.3 ni sikit je. Tak banyak pun. So, saya akan gabungkan. So, habis nanti minggu depan dah bab 1. So, siapa yang ada buku apa? Buku kerja. Cuba kamu tengok. So, saya akan stop presenting saya sini. Saya nak tunjukkan buku kerja. Okay. Okay. Haziq, tutup mic Haziq. Lupa. Okey, kamu punya buku kerja. Okey, so ini adalah buku kerja kamu. So, saya tunjukkan dekat kamu sekarang. Where my Google Meet. Okay, where my Google Meet. Okay, now I present to you my... What is this? Textbook. Bukan. Workbook. Okay, so semua pelajar mesti beli workbook. Okay, mesti beli workbook. So, dalam buku workbook kamu, okay, ini bab 1. Okay. Semua orang buka. Siapa yang dah ada buku, buka. Okay, buka muka surat 1, bentuk macam ini. Betul ke? Muka surat 2, ada nota. Muka surat 3, ada ini. Aktiviti perbincangan. So, kerja yang kamu buat, tulis tarikh hari ni. Semua orang tulis siapa yang ada buku. Haziq, hari tu sempat beli ke tidak? Ada, dah beli dah. Alhamdulillah. Okey, tengok muka surat 3. Okey, muka surat 3. Tulis tarikh hari ni 22 hari bulan 1 2021. Okey, cuba tengok soalan yang pertama. Kita jawab secara rawak sahaja. Soalan yang pertama. Soalan yang pertama dia ada ekor, flagellum. So ini apa? Bentuk apa? Ini apa nama dia?
virus? Cikgu dah bagi jawapan dah Komo. Bakteria. Bakteria. Tulis bakteria. KB, apa? Siapa yang ada nota buku kerja tolong buat. So, saya nak tengok berapa orang ada buku kerja. So, ada tak? Ada 10 orang sampai 10. So, hari ni kita tengok kehadiran adalah seramai 13 orang. Okey, Kamalan dan tahniah Kamalan dan sudah beli. Okey, siapa lagi dah beli? Respon dekat chat. Siapa yang dah beli? Respon dekat chat. Okey, tolong fill in the blank you punya latihan buku kerja. Okey, yang kedua ini adalah virus. Bentuk dia bentuk virus. Yang C ni bentuk apa? Ini adalah yeast. Ini adalah muka. Yang mana kelas dia adalah fungi. Okey, D ini adalah amoeba, ini adalah paramecium. Kelas dia adalah protozoa. E ini adalah spirogyra, ini adalah chlamydomonas. That is a alga. So, ini sahaja cikgu bagi jawapan. Yang lain tolong buat sendirian berhad. Sampai nanti cikgu nak bersuruh kami buat sendiri. Mestilah kamu kan belajar. Kamu kan pelajar. Okay? So kena buatlah. So yang ini, okay, tengok kalau kamu tengok sini. Ini pun buat. Ini adalah bagaimana dia membiak. Okay, contohnya ini adalah belahan dedua. Ini adalah spora. Jawapan dah ada dah. Ini adalah pertunasan. Ini adalah penggandaan diri. Okay, so virus secara parasit, alga secara autofit. Apa tu autofit? Autofit tu maksudnya fotosintesis lah. Fotosintesis tu ingat ya? Autofit. Okay, autofit. Jangan kata cikgu Ziana tak ajar. Okay, so bakteria, protozoa dan fungi secara saprofit dan parasit. Apa saprofit? Dia pergi kepada tumbuhan yang dah reput. Parasit pula pergi kepada benda yang dah ada nutrien. So ini jawablah apa itu mikroorganisma yang paling seni. Virus. Virus yang paling kecil. Okay. Yang ada di sel adalah fungi. Haiwan unisel adalah protozoa. Okay. Virus. Okay. Yang ini pun kena buat. Ini adalah bentuk-bentuk lah. Bentuk-bentuk bakteria. Okay. So sila buat. Sampai mana Cikgu Ziana? Sampai mana? Okay. Jom kita tengok one by one. Okay, ini kena buat, nombor 6 pun kena buat. Inilah kamu belajar tadi. Okay, ingat tak tadi yang cikgu kata mikroorganisma yang baik. Kat badan kita pun ada mikroorganisma yang kita panggil flora normal. Yang mana dia tidak bahaya kat badan-badan dan tidak membawa penyakit dan dia akan membawa manfaat dekat kamu. Okay, kemudian aktiviti. Ni adalah faktor. Kemudian tulis tarikh ya. Tarikh juga 22/1. Yang ini ada tarikh ke tak ada? Okay, yang ini adalah bukti PBD. Apa tu bukti PBD? Kamu sudah buat kerja. Yang ingat tak cikgu bagi TP1, TP2 sampai TP5. Kamu buat, saya bagi TP ni. Okay. So, sebab itu saya kata beli buku. Okay. So, ini adalah eksperimen. So, okay, dia kata contohnya lah kan, nutrien dan kelembapan. Yang ini. Dia punya bintik-bintik, kalau kamu tengoklah kamu punya pemerhatian, dia tak ada pun apa-apa koloni bakteria. Maksudnya bakteria tak tumbuh. Maksudnya adakah dia ada nutrien dan kelembapan? So tak ada. Okay. So ini adalah faktor cahaya. Cahaya dia mesti terang. Maksudnya ini adalah tiada pertumbuhan bakteria. Yang ini ada pertumbuhan bakteria. So maksudnya cahaya mesti terang. So, tak ada dah pertumbuhan bakteria. Ingat tak? Dia tak boleh terlalu terang. Okay, tak boleh terlalu terang. Suhu pula. Okay, suhu pula. Bakteria akan mati pada suhu yang terlalu rendah dan terlalu tinggi. Maksudnya, suhu yang paling rendah mana? Kosong. Yang terlalu tinggi mana? 70. So, nilai pH. Okay, nilai pH. Kan cikgu cakap tadi, dia tak boleh duduk yang terlalu asid. Asid mana? Kurang daripada 7. So, 1 ni kurang daripada 7 tak? Ya. Bulatkan. 14 adalah lebih daripada 7. Maksudnya dia alkali. So, maksudnya dia tidak boleh buat pertumbuhan. Okay, berlainan pula yang ini. Okay, berlainan yang pula yang ini. So, ini ada bakteria. Bakteria yang banyak. So, maksudnya ini ada kelembapan dan nutrien. Cahaya dia dalam keadaan gelap. Bakteria boleh hidup dalam keadaan yang gelap. Okay, suhu mesti optimum. Berapa suhu optimum tadi?
tengah-tengah. Okey, 30 hingga 37. Okey, nilai pH yang 7. Okey. Kemudian ini nanti kita akan belajar. Ini adalah minggu depan punya lah. 1.2 mikroorganisma berfaedah. Ini nanti kita akan belajar. So, kamu buat muka surat 5, 4 dan 3. So, ini saja latihan yang kamu buat. Okey. Boleh? Ada apa-apa masalah? Boleh cikgu, boleh cikgu. Senang je kan? Boleh ya? Okey, Chandresh pun dah beli. Okey, Chandresh dah beli. Bagus Chandresh. Saya tak tahu muka Chandresh ni macam mana. Pernah ke masuk kelas saya? Kamu kenal ke Cikgu Ziana? Okey, so kamu pastikan kamu semua siapkan apa yang tadi cikgu kata? Nota. Tapi cikgu nota tadi kami dah siap. Alhamdulillah kamu dah siap. Okey, kemudian latihan yang tadi. So, nota dan latihan. So, saya bagi kalau kamu tengok ya buku teks kamu ni, okay, kita tengok buku teks kamu. Okey, buku teks kamu. Okey, nampak kan? Ini adalah buku teks kamu. Tadi dalam bentuk whiteboard. So, ini saya dah tukar kepada bentuk PDF. Okey, Cikgu Ziana nak membebel lagi. Okey, tak apa ya Ziana. Okey. So, kamu akan belajar dalam ini 3 je. 1.2 dan 1.3. Dia lambat tau. Sebab apa? Dia berat. Benda ni berat. Okay. So, nanti kamu akan belajar. Pastikan yang cikgu amali tadi nak buat tak cikgu? Ya. Okay. Ada masa kamu buatlah amali tadi. Okay. So, latihan cikgu. Apa cikgu? Latihan ada ke dalam buku latihan? Dalam buku nota cikgu nak buat ke tak cikgu? Tadi dalam buku kerja dah buat. Okey, macam biasalah kan cikgu biasa. Siapa yang biasa dengan Cikgu Ziana, dia akan tahu. Yang pertama, kena buat nota. Kedua, dia kena buat buku kerja. Yang ketiga, kena buat apa? Buku latihan. Buku latihan dekat mana? Kat mana buku latihan? Buku kecil. Apa pula buku kecil? Tadi dah cakap dah tadi. Tahun ni kita ubah. Kita guna satu. Kita guna 2 je buku panjang. Okey, saya ulang lagi sekali kepada siapa yang lambat masuk kelas saya. Buku nota dan buku latihan tulis dekat satu buku panjang. Satu lagi buku apa tadi? Buku apa? Ali. Buku laporan. Amali, laporan. Satu lagi buku kerja. So ada 3 buku je buku sains. Dulu tahun lepas kita ada 3 juga. Tapi cikgu tak ada buku amali. Sekarang ni cikgu buatkan amali. Sebab apa cikgu nak buat tu? Dari tak payah buat. Tak payah buat kertas dah. Lepas ni tak payah buat kertas dah. Kamu tulis je dalam buku. Cikgu tanda dekat buku kamu. Tapi tahun ni kita belum lagi masuk amali. So, tulis sajalah. Nanti jawapan tinggalkanlah keputusan. Siapa yang rajin? Siapa yang tak rajin, cikgu tak paksa. Tapi nanti kamu tetap akan buat. Itu janjinya. So, kamu nak buat sekarang ke kamu nak buat nanti? So, terpulanglah kepada kamu dan pastikan prosedur tukar kepada ayat pasif. Sediakan bahan. So, bahan disediakan. Ingat lagi tak Haziq macam mana ayat pasif? Ingat, bagus. Okey, yang ini. Cikgu apa cikgu tulis orang? Okey, nampak tak? Praktis formatif 1.1? Muka surat berapa? 27. So, inilah yang kamu kena buat dalam buku. Panjang sekali dengan buku nota tadi. Lepas tadi nota tadi, yang faktor-faktor kamu buat ini. Okey, yang pertama. Nak cuba masukkan ke? Nak cuba nak buat ke? Okey, yang pertama. Cikgu nak tanya soalan tak? Tak apa, tak payah pun tak apa. Kamu tulis yang ini je. Praktis formatif 1.1. Nombor 1. Apa maksud mikroorganisma? Okey, siapa boleh jawab? Apa maksud mikroorganisma? Kamalan ada? Boleh jawab tak? Apa maksud mikroorganisma? Cikgu saya. Boleh. Siapa tu? Pavitran tak? Daniel. Oh, Daniel. Okey. Apa mikroorganisma? Kehidupan seni yang hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Dengan mata. Okey, yang dia boleh tengok dalam mikroskop tapi tak boleh tengok dengan mata kasar. Okey. Kasar. Ya, hanya boleh dalam mikroskop saja. So, nombor 1 settle. Nombor 2 A. Okey, kamalan ada 5 kumpulan mikroorganisma. Sebutkan 5. Pertama, Fungi. kedua, Alga. alga, ketiga, Protozoa. protozoa, keempat,
Bakteria. Bakteria. Kelima, Virus. virus. Okay, good. Okay, nombor B. Apakah ciri yang digunakan untuk mengelaskan mikroorganisma kepada 5 kumpulan? Macam mana kamu nak kelaskan? Kamu tengoklah saya punya nota yang tadi. Kamu kelaskan Yang ikut apa? jadual tu. Jadual tu. Tak payah cikgu-cikgu nak kali semua ke cikgu? Tak payah. Kamu buat je saiz. Fungi berapa saiz, alga berapa saiz, protozoa berapa saiz. Itu saja. Jangan ambil dah semua. Ambil satu cukup. Okey, kemudian nombor 3. Namakan kumpulan mikroorganisma yang membiak secara eks melalui pembentukan spora. Yang mana? Bakteria ke, alga ke, protozoa ke, fungi? Spora. Ingat tak? Spora. Siapa boleh jawab? Spora tu Bakteria. apa dia? Siapa boleh buka mic, boleh cakap. Cikgu tak kisah. Cikgu protozoa cikgu. Protozoa ke? Spora. Spora tu maksudnya dia letup tu. Lepas tu dia akan merebak melalui udara. Apa dia? Virus juga. Apa pula virus? Apa? Aku putih lah, oi. Oi, cepatlah woi. Tadi kata dah tahu dah weh. Bakteria cikgu. Bakteria. Iba. Page 6. Pijat lah. Page 6. Nampak tak perkataan spora? Nampak tak? So siapa tu? Fungi. Fungi. Okay, cara pembentukan adalah spora. Tengok muka surat 6 ada, muka surat 7 pun ada. Tengok cara pembiakan. Nampak tak? Siapa yang tak nampak? Ketuk kepala. Nampak. Okay, cara pembiakan page 7. Spora itu adalah fungi. Okay, nyatakan 2 struktur asas virus. Pergi kepada virus. Virus muka surat berapa? Lain. Okey, tengok. Apakah dia kata struktur asas virus? Macam mana virus ni bentuk dia kata? Struktur asas. Sfera. Lah. Kompleks. Sfera. Struktur asas ni macam mana ya? Boleh bagi tahu saya tak? Saya tak jawapan apa ya. Struktur asas ni dekat page 14. Okey, 14. Sfera. Helix. Struktur asasnya adalah berbenang asid nukleik. Okey. Atau asid ribonukleik. Yang itu. Berbenang asid nukleik atau asid ribonukleik. Nampak tak muka surat 14? Muka surat 14. Nampak cikgu? Nampak, good. Nyatakan 5 faktor. Ini mesti tahu. 5 faktor mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Baru belajar tadi. Okey, pertama. Kelembapan. Kelembapan. Kedua. Cahaya. Cahaya. Ketiga. Suhu. Suhu. Keempat. Nilai pH. Nilai pH. Kelima. Nutrien. Nutrien. Good. Okey, nombor 6. Tengok soalan nombor 6, page 27 ya. Page 27, soalan kita page 27. Okey. So, apakah kumpulan mikroorganisma yang ditunjukkan di atas? Bentuk ini, ingat tak dia bentuk macam ni? Dia bagi makan, dia ingat tak yang tadi tu? Ini siapa? Ni apa? Ni apa benda ni? Protozoa. 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 Apakah kumpulan? Okey, protozoa. Nombor B1. Apakah struktur yang berlabel X? Apa tu? Pseudo tadi. Ingat tak pseudo? Membrane cell. Membrane cell. Apa pula membran sel? Pseudopodium. Ya, pseudopodium. Nyatakan fungsi struktur ni. Untuk apa dia? Nak berak ke? Mengepung makanan. Mengepung makanan. Betul. Siapa tu jawab tu? Daniel ke? Saya cikgu. Daniel. Okey. So, maksudnya kamu semua sudah faham. So, protozoa ingat. Itu adalah cara untuk dia makan. Dia adalah pseudopodium yang mana dia akan memerangkap makanan. Okey, dah siap dah soalan kita praktis formatif 1.1. Betul kan? Kita dah siap kan?
Ya, Ah, cikgu. siap. 1 jam 30 minit. Tak sampai 1 jam 30 minit. 1 jam sahaja kita belajar hari ni. Sepatutnya 2 jam. Okey, tak apa. So, terima kasih kepada semua pelajar. Siapa yang tak faham, angkat tangan. Tak boleh nak angkat tangan. Okey. Tak faham, bagi tahu saya. Tak faham, bagi tahu saya. Saya tak kisah. Saya tak makan orang. Cikgu nota buat bab 1 habis ke suka hati kau lah kau nak buat habis ke hidup. Okey? Kamu nak buat sampai bab 9 pun tak apa. So hari ni, tapi yang pentingnya hari ni 1.1 sahaja Texas Tiger. Apa tu Texas Tiger nama? Ruben je, Ruben. Ruben. Okay, Texas Tiger. Okay, Texas Tiger. Kamu nak buat semua pun tak apa Texas Tiger. Yang penting hari ni 1.1 sahaja yang kamu belajar. Okey, cikgu. So ada Cikgu apa-apa dia harimau masalah? terlentang, cikgu. Apa dia? Boleh. Dia harimau terlentang. Harimau terlintan. Okey. So, cikgu, Amali nak kena buat ke tidak? Mak tak, Amali tu kita tak buat lagi. Tapi kalau kamu nak buat, nak meringankan kerja kamu, nanti confirm cikgu Jana. Okey, hari ni kita buat eksperimen 1.1, 1.2 wajib ya. So buatlah. Pastikan prosedur tu tukarkan ayat pasif. Cikgu, dia punya tu dia punya keputusan nak buat. Tak payah, kosongkan je. Nanti dah masuk keputusan, tulis saja keputusan. Yang lain tak payah buat. Betul tak? Siapa yang senang? Kamu juga yang senang. Sebab minggu depan kita tak ada eksperimen wajib. So eksperimen yang tadi sahaja eksperimen. So sikit-sikit lah. Lama-lama jadi bukit. Okay, terima kasih kepada semua yang masuk kelas saya. Okay, see you again for the next week hari Hari Jumaat. Pukul 10. Jangan Cikgu, masuk cikgu. lambat. So, cikgu. Ya. Nota hantar hari ni ke minggu depan? Hantar habis bab baru kita hantar. Boleh? Boleh, cikgu. Habis baru kita hantar. Senang sikit cikgu. Tak payah PKP. Mana boleh keluar korang? Korang tahu tak korang tak boleh keluar? Betul, Boleh. cikgu. Boleh sebenarnya. Boleh. Suka Boleh. korang je boleh. Okay, so PKP kau macam awal-awal itu. ya, PKP awal-awal kamu kena tangkap pada muka. Okay, so jumpa lagi minggu depan. Pastikan jangan bangun lambat minggu depan. Pastikan sharp pukul 10. Cikgu mula, cikgu tinggal. Koma kamu semua lambat. Kejutkan aku, Mijan. Dah. Okay, jom jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum dan Salam kau. selamat tidur balik. Okay, bye. Terima Bye-bye, kasih bye-bye. semua. Terima kasih, cikgu. Sama. Hamizan, boleh tahu tak saya siapa 5A1 yang datang? Siapa 5A2 yang datang? Alamak, tertinggal lah pula koma. Berapa orang datang ni? Adahai. Staff saya, Ha. Daniel, Ruben, Amin, Ada 13 pelajar Lebih kurang 13 pelajar kan tadi? So 13 tu yang budak 5A1 siapa? Murali. Zoe ni siapa Zoe? Zoe tadi Afiq Aziz itu Aziz. Texas Tiger tadi Rubendran. Norizan siapa ya? Virus. Tak tahu lah, cikgu. Fairuz. Oh Fairuz. Chandra bukan Hamizan, Tanesu, Daniel. So 5 orang. Korang punya kelas ada berapa orang? Lupa lah. 5. 12 ya? Pelajar korang ada berapa dalam kelas korang? Virus. So 5 orang. So 5 dah 5 5A1. Selebihnya so 5 13 tolak 5. 8 5A2. 5A2 lagi ramai daripada koma. Okey lah tu. Okey, so jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. 13.